Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ke channel Cikgu Alias. Kita berkongsi ilmu, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua murid-murid dan juga anak-anak cikgu di luar sana yang sudi mengunjungi channel Cikgu Alias. Baiklah, cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan terus bersemangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Baiklah, hari ini special sikit videonya. Cikgu nak beri sedikit penerangan cara menghasilkan folio. Okey, sudah pasti kamu ada menjalankan kajian kes tokoh setempat masih dalam unit 4 ini. Okey, mungkin kamu ada yang telah siap kajian kes ni kerana tajuk ni dah agak terlepas ke belakang. Okay, namun mungkin kamu nak cuba lagi sekali buat kajian kes untuk diri kamu sendiri, untuk simpanan kamu sendiri. Okey, kerana di masa akan datang apabila kamu belajar di peringkat yang lebih tinggi, pelbagai kajian lagi yang boleh kamu lakukan. Kerana mengkaji dalam mata pelajaran sejarah sangat seronok, sangat betul-betul seronok, sangat-sangat teruja kerana kita belajar sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan kita dengar. Kita mencari sesuatu yang tak terlintas di fikiran kita. Ia telah berlaku lama dahulu, itu namanya sejarah, dan kita cari dan kita belajar. Okey, baiklah. Sekali lagi, kajian kes tokoh setempat kamu dirujuk dalam buku teks muka surat 54. Baiklah, mari kita teruskan huraian tajuk folio kamu. Okey, di dalam muka surat 54 tu ada sedikit maklumat yang diberikan cara untuk menyiapkan folio tersebut. Okey, cikgu telah ringkaskan dalam slide ini untuk memudahkan kamu supaya lebih faham. Okey, dalam tajuk tu, dalam huraian tajuk folio, dia ada pernyataan masalah, objektif kajian, kaedah kajian, hasil dapatan, rujukan dan lampiran. Okey, ini cikgu telah ringkaskan. Dalam buku teks dia ada analisis data. Tetapi analisis data ni bagi cikgu dia agak susah sikit. Mungkin sukar untuk kamu buat sedikit analisis tentang data yang telah kamu cari. Jadi cikgu skipkan ini dulu untuk anak murid cikgu. Cikgu nak kamu mahirkan dulu perkara-perkara ini dalam kemahiran mencari maklumat. Okey, baik, kita pergi dulu kepada pernyataan masalah. Apa itu pernyataan masalah? Apa yang dikehendaki dengan pernyataan masalah? Pernyataan masalah ini kamu cerita masalahnya. Masalah apa? Okey, tokoh setempat membantu menjaga kawasan tempat tinggal. Okey, kamu nyatakan sikit masalah. Contohnya di sini, cikgu bagi contoh. Saya tinggal di rantau panjang selama Perak. Di tempat saya tidak terdapat kelas Al-Quran. Kami hanya baca Al-Quran di rumah masing-masing atau di rumah-rumah jiran yang mengajar. Masalah ini merupakan satu masalah kepada kampung saya kerana kami perlukan kelas untuk belajar baca Al-Quran dengan lebih baik. Ini sekadar contoh. Okey, di selama ni banyak kelas pengajian. Okey, cikgu bagi contoh saja. Okey, nak bagi kamu faham lebih mudah. Ini yang dikatakan pernyataan masalah. Kamu beritahu masalah apa yang ada. Okey, masalah apa yang ada dan telah diselesaikan. Kamu boleh carilah siapa-siapa tokoh tempatan yang kamu rasa dia tokoh yang menyelesaikan satu masalah. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok objektif kajian. Dalam objektif kajian ni nak apa? Menyatakan tokoh di kawasan tempat tinggal, menguraikan sumbangan tokoh, menjelaskan nilai kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. Baiklah, cikgu bagikan sedikit contoh di sini supaya kamu boleh nampak apa kamu nak tulis. Tak boleh banyak-banyak, ringkaskan je. Okey, baiklah, contoh dia. Objektif kajian ini ialah untuk menceritakan seorang tokoh yang terdapat di kawasan tempat tinggal saya. Tokoh setempat yang dipilih kerana sumbangan beliau untuk kawasan tempat tinggal saya. Tokoh tersebut ialah Al-Fadil Ustaz Azmir bin Zanadin. Okey, banyak sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau di kawasan ini. Antaranya, beliau merupakan salah seorang panel pengurusan jenazah Aisyah. Beliau merupakan orang penting dalam menyediakan peraturan dan kaedah pengurusan jenazah. Selain itu, beliau juga merupakan model Akademi Al-Quran Al-Afiyah. Beliau telah menunjukkan kelas membaca Al-Quran melalui akademik yang memudahkan semua kanak-kanak datang belajar secara teratur dan tersaji. Kami juga dapat mengenali rakam baharu yang ramai. Okey, sebab tadi dah nyatakan masalah apa?
nak belajar membaca Al-Quran dengan lebih baik kan. Okey, saya ada penyelesaian dia. Nilai kepimpinan yang boleh dicuri saya ialah sifat beliau yang sentiasa berusaha untuk membantu anak-anak membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Selain itu, beliau juga seorang yang sangat sopan santun semasa bertutur serta sentiasa memberi nasihat kepada kami. Okey, cukuplah objektif kajian ni. 3 ni sahaja. Okey, baiklah. Ini contoh objektif kajian. Seterusnya, kaedah kajian. Dalam kaedah kajian dinyatakan kaedah yang digunakan oleh kamu. Okey, kita dah belajar sebelum ni dalam awal tajuk mengenai kaedah kajian yang dilakukan. Ada 3 kaedah. Kamu boleh ulang balik tengok maklumat tu. Okey, di sini saya bagi contoh. Teruskan tajuk dia, kaedah kajian. Semasa menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan kaedah lisan dan bertulis. Kaedah lisan iaitu orang sumber dengan mana membual beberapa orang yang mengenali tokoh untuk mendapatkan maklumat mengenainya. Orang sumber, orang yang hampir dengan tokoh itulah kan, yang boleh menceritakan kisah dia. Selain itu, saya juga menggunakan kaedah bertulis, iaitu dengan mendapatkan maklumat tokoh melalui laman sesawang, dokumen dan majalah yang terdapat di pejabat agama Islam daerah. Okey, dia pergi pejabat agama cari maklumat, dia pergi tengok laman sesawang, dia cari dokumen dan dia tengok majalah dan sebagainya. Itu kaedah bertulis. Okey, lisan dan bertulis dulu dah cikgu sebut sini. Okey, ini adalah contoh cara nak boleh kaedah kajian. Seterusnya, hasil dapatan. Masukkan maklumat mengenai tokoh setempat yang telah dipilih. Ini contoh hasil dapatan yang cikgu buat. Okey, letakkan satu gambar, letakkan sedikit biodata dia. Okey, nama dia, lahir bila, umur dia berapa, jawatan apa yang dia ada. Okey, sebut sedikit. Kalau kamu dapat panjang lagi banyak jawatan dia, tulislah. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok rujukan. Dalam rujukan nak tulis apa? Nyatakan sumber rujukan kamu untuk dapatkan maklumat. Rujukan dia apa tadi? Orang sumber, laman sesawang, laporan dan majalah. Okey, ini contoh rujukan. Kalau orang sumber tu kamu nyatakanlah nama dia. Laman sesawang tu kamu masuklah laman sesawang apa yang kamu masuk cari. Laporan apa yang kamu baca dan majalah apa yang kamu baca. Okey, secara ringkas. Boleh. Yang terakhir, lampiran. Lampiran ni adalah bahan bukti kajian. Contoh dia, letak gambar jika berkaitan. Kalau kamu buat seseorang, itu orang sumber, kamu ambillah gambar ketika kamu buat dengan dia, minta tolong kawan ambil gambar. Okey. Jika ada gambar-gambar lain kamu rasakan perlu, kamu letak sahaja. Boleh. Baiklah. Cikgu nak pesan untuk kajian kes tahun 4 ni tidak perlu tebal-tebal, cukup sekadar 5 hingga ke 8 muka surat sahaja. Okey, ada muka surat depannya, ada sedikit kandungan dia, isi kandungan dia, kemudian lampiran dia, macam cikgu cerita tadi, cukup. Okey, kamu boleh hias sama ada nak cetakkan komputer ataupun tulis tangan, kedua-duanya boleh. Okey, baiklah, sekadar itu saja. Terima kasih kerana sudi mengunjungi channel Cikgu Alia. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Okey, semoga ia menjadi dorongan kepada cikgu untuk membuat video yang lebih baik untuk kamu semua. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.